Bronok atau nama saintifiknya Acaudina molpadiots ialah sejenis hidupan laut yang seakan-akan gamat dan hidup di kawasan pantai yang berselut. Secara fizikalnya, bronok berbentuk lonjong dan berwarna putih kemerahan bagi yang muda dan berwarna coklat bagi yang tua pula. Pulau Langkawi yang terletak di utara Malaysia bukan sahaja terkenal sebagai destinasi pelancong masyarakat tempatan, malah ianya juga popular dalam kalangan pelancong dari dalam dan luar negara. Kilim Geopark merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para pelancong yang cintakan alam semula jadi. Di sini, pelancong akan dibawa mengelilingi pulau, menelusuri gua kelawar dan melawati ternakan ikan dalam sangkar. Selain itu, air terjun Telaga Tujuh juga merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi. Bukan sahaja kaya dengan khazanah alam yang tidak ternilai, malah Pulau Langkawi juga merupakan salah satu tempat syurga makanan. Maka tidak hairanlah jika pulau yang berkepadatan sekitar 85,000 orang ini diberi jolokan sebagai Permata Kedah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya pada kali ini, Nik Nurisha, pengacara anda pada hari ini. Kini saya berada di Pulau Langkawi. Ia merupakan antara salah satu tempat menarik yang terdapat di Malaysia. Selain daripada tempat-tempat menarik yang terdapat di Pulau Langkawi ini, ia juga terkenal dengan pelbagai hidangan makanan eksotik. Antara makanan eksotik yang terkenal di Pulau Langkawi ini adalah bronok. Apa itu bronok? Mari kita saksikan. Bronok atau nama saintifiknya Acaudina molpadiots ialah sejenis hidupan laut yang seakan-akan gamat dan hidup di kawasan pantai yang berselut. Secara fizikalnya, bronok berbentuk lonjong dan berwarna putih kemerahan bagi yang muda dan berwarna coklat bagi yang tua pula. Anak kelahiran Langkawi ini mewarisi minat mencari bronok daripada bapanya yang juga merupakan pencari bronok. Spesies hidupan laut ini mempunyai kulit yang licin dan biasa ditemui di pantai yang berselut. Paksu awang hanya menggunakan penjauh untuk menarik gumpalan lumpur bagi mendapatkan bronok. Walau sudah lali dengan pekerjaannya, Paksu awang sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan, termasuk kecederaan ketika turun ke laut. Kebanyakan pencari bronok memiliki bot tersendiri yang digunakan untuk turun ke laut bagi menangkap bronok. Walaupun pekerjaan ini ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, namun Paksu awang tidak pernah sedikit pun mengeluh demi menyara kehidupan keluarganya.
Kelebihan bagi spesies ini, bronok tidak mempunyai musim pasang surutnya seperti hidupan laut yang lain. Jika nasibnya baik pada hari itu, beliau boleh menangkap bronok hampir 60 kilogram. Nama saya Syalini. Orang panggil Pak Sawang. Ya. Berapa lama dah Pak Su buat ni tangkap bronok? Lebih kurang 4 tahun lah. Kalau Pak Sawang pergi menangkap bronok, peralatan yang digunakan untuk menangkap bronok tu? Penjuk tu atas tu. Okey, macam mana kalau nak mengesan bronok yang muda dengan yang tua? Yang ini tua. Yang ini muda. Usia yang macam mana yang Pak Su guna untuk buat kerabu tu? Yang buat kerabu ni kita guna dua-dua lah. Walaupun ia mempunyai tempoh matang yang tersendiri, namun kedua-duanya tetap akan diambil untuk dijadikan kerabu bronok. Jalan Padang Kandang. Di sini merupakan tempat kediaman Pak Su Awang bersama keluarganya yang terletak tidak jauh dari pantai Pasir Berdengung. Zubaidah atau lebih mesra dipanggil Makcik Bidah merupakan isteri kepada Pak Su Awang. Selalu yang Pak Su Awang buat balik bronok, Makcik yang siang ni proses. Dalam menyara kehidupan keluarga mereka, beliau turut membantu suaminya dalam memproses bronok yang telah ditangkap. Yang ni yang untuk orang tempah. Bronok yang telah disiang dan dicuci akan direndam bersama air laut dan diletakkan di dalam peti sejuk bagi mengekalkan kesegaran bronok. Pasar Awam Padang Maksirat. Di sini, Pak Su Awang akan menjual hasil tangkapannya kepada pelanggan tetapnya yang juga menjadi orang tengah dalam penjualan bronok ini. Nama saya Abdul Alim bin Muda, umur 66 tahun. Pakcik dah menjadi penjual kat pasar pagi ni dah berapa lama? Sudah lama, lebih kurang 30 tahun. Pakcik jual bronok tu sebungkus berapa ringgit? Sebungkus. Dia sebungkus RM3 ya. Bronok muda tau. Baru-baru. Adakah pakcik jadi penjual kat pasar pagi ni sebagai sumber pendapatan? Ya, sumber pendapatan. Okay, selalunya kalau pakcik jual bronok tu sehari boleh dapat untung dalam berapa ringgit? Bila ada RM30, RM40. Selalunya bronok ni menjadi tumpuan pada hari apa? Hari Jumaat, hari Sabtu, tumpuan orang cuti. Pakcik ambil bronok ni pada Pasar Awang. Dia bagi pembekal. Selalunya kena kenduri orang tempah pakcik lah. Bronok ni kalau tak habis pakcik simpan buat air. Besok boleh jual pula. Dia tak rosak. Ya. Azizi Ahmad, 36 tahun, merupakan salah seorang pekerja restoran Kak Yan Nasi Campur. Setiap hari, dia akan datang ke sini untuk mengambil bronok yang ditempah dari Pakcik Halim untuk dijadikan kerabu bronok. Okay, saya hari-hari saya ambil bronok kat Abalim dalam 20 bungkus, 30 bungkus macam tu lah tiap-tiap hari. Tapi dia punya bronok dia bagus, fresh. Dia original punya Langkawi ni. Kita hari-hari duk ambil kat dia selalu. Kita duk buat bronok, buat rabu. Kita buat rabu simple lah sebab Langkawi memang rabu bronok memang famous. Untuk dijualkan, dihidangkan di restoran Kak Yan. Tiap-tiap hari kita buat, tiap-tiap hari kita ambil tiap-tiap hari ni sebab dia tak boleh dia tak boleh simpan sebab dia kena benda yang fresh lah, baru simple. Sebungkus ni RM3 Pakcik? Okey, jadi bronok yang dijual di Pasar Awam Padang Maksirat ni sebungkus berharga RM3. Dia tidak boleh dikira secara timbang kerana mempunyai selut lah Pakcik. Selut dengan air. So jadi macam kita kira ni sebungkus RM3. Restoran Kak Yan Nasi Campur terletak di Jalan Ulu Melaka, Kampung Padang Gaung, Pulau Langkawi. Di sini,
pelbagai hidangan juadah tengah hari disediakan dan yang paling utama ialah harga murah dan berpatutan. Restoran Kak Yan mula beroperasi sejak 2012 yang dimiliki oleh saya sendiri, Norian binti Marwan, sejak berumur 32 tahun. Cabaran ketika saya membuka kedai, nak membangunkan kedai, memang banyak cabaran lah. Bermula dari kecil-kecilan dan meningkat, tak sangkalah sampai besar sebenarnya ni, yang mendapat sokongan daripada keluarga sendiri. Bersama saya ketika ini, Kak Syikin dan Kak Midah yang merupakan pekerja restoran Kak Yan Nasi Campur yang cukup terkenal di Pulau Langkawi ini. Mereka akan menunjukkan cara-cara untuk menyediakan hidangan kerabu beronok yang merupakan salah satu hidangan menu yang cukup terkenal di restoran ini. Okey, mari kita mulakan. Okey Kak, bagi menyediakan hidangan kerabu beronok ni, apa bahan-bahan yang digunakan untuk jadikan kerabu ni? Bahan-bahan dia sambal, risik, bawang, daun selom, pelam, dengan apa nama tu? Serbuk. Serbuk beras. Oh, serbuk beras. Okey, mula-mula kita masukkan sambal. Letakkan bawang. Okey, bawang. Campurkan semua bahan yang telah siap dipotong tadi bersama beronok. Terakhir, gaulkan sehingga semua campuran sebati dengan beronok. Kak, boleh saya cuba untuk gaul kerabu ni? Bagi ni. Okey. Kita pakai glove untuk kebersihan. Okey, gaulkan kerabu ni sehingga sebati supaya rasa dia sekata. Okey, dan langkah yang terakhir bagi menyediakan kerabu beronok ni ialah kita masukkan serbuk beras 2 cekak. Okey, kita masukkan serbuk beras sebanyak 2 cekak. Okey, kemudian kita gaul hingga sebati. Kita masukkan serbuk beras ni dalam ni untuk apa, Kak? Untuk bagi dia wangi, kerabu beronok. Oh, untuk bagi dia wangi. So dia tak ada rasa bawang ni, tu tak ada lah. Dia takkan rasa. Okey, sekarang kerabu beronok sudah tersedia. Di Langkawi, beronok terkenal sebagai satu makanan eksotik yang cukup disukai oleh penduduk tempatan. Saya lama juga kalau macam petang-petang tengah hari tu mesti main restoran Kak Yan. Sebab ya banyak lauk. Salah satu antara beronok ni yang selalu kami main, orang luar pelancong luar pun main sebab beronok ni, kerabu beronok. Memang sedap. Saya asal dari KL. Saya datang sini dari member saya, kawan saya bagi tahu. Saya nak datang sini, saya nak try kerabu beronok ni. Diorang kata kerabu beronok ni sedap. So saya datang sini makan. Dan rasa dia sedap juga lah. InsyaAllah di masa akan datang, kalau ada rezeki yang lebih, Kak Yan akan cuba untuk membukakan cawangan yang lain di lokasi di Kuala Lumpur ataupun mana-mana tempat yang sesuai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Marzuki, pengarah perikanan Negeri Kedah. Untuk makluman, Jabatan Perikanan Malaysia bermula pada tahun 1894 dan terus berkembang sehingga menjalankan akta perikanan 1985 dan telah genap pada tahun ini 125 tahun. Jadi misi utama Jabatan Perikanan adalah untuk membangunkan industri perikanan, termasuk perikanan tangkapan dan juga aquaculture, menguruskan sumber-sumber perikanan dan melonjakkan sistem penyampaian modal insan yang berkemahiran. Jadi Jabatan Perikanan mengucapkan tahniah kepada Snapshot Studio, pelajar jurusan Diploma Video dan
filem semasa 5 dalam menjayakan dokumentari yang bertajuk Acodina malpodioides. Acodina malpodioides ini atau nama tempatan itu beronok merupakan salah satu spesies dalam keluarga gamat, iaitu Holotroidea. Namun spesies ini masih belum mempunyai nilai komersial yang tinggi berbanding spesies gamat. Pada masa ini spesies ini belum menjadi sumber perikanan yang utama. Jadi kami daripada Jabatan Perikanan ingin menggalakkanlah kepada student untuk membuat kajian lanjut dengan spesies beronok ini pada masa akan datang. Buat masa ini pihak Jabatan Perikanan belum lagi memberi tumpuan spesifik pada beronok ini, dan adalah baiknya pihak student yang punya masa yang lebih untuk sama-sama mengkaji pihak jabatan untuk mengkaji lebih lanjut tentang spesies beronok ini. Namun jabatan akan terus memberi perhatian dan kajian pada masa akan datang. Sampai di sini sahaja dokumentari Acodina malpodioides. Semoga paparan ini dapat memberi sinar kepada spesies ini untuk dikomersialkan, dan juga diharapkan paparan ini dapat memberi ilmu berguna untuk anda seisi keluarga.